Sambung Y. Kenapa baru 27 orang? 29, 28 dengan saya. Mana yang lain ni? Berapa orang dah? 30, 29 orang baru. Kita kekurangan 11 orang. Okey. Setakat ni awak dah belajar struktur kawalan ulangan 4. Ada masalah tak? Okey, nanti untuk pengetahuan awak semua, ada satu exam untuk menilai markah PBD awak akan dibuat secara online. Saya mungkin akan uji awak pengujian exam berdasarkan menggunakan Google Form. Okey ya? So kita akan ada itu pemeriksaan di Google Form. Saya tak pasti peperiksaan secara rasmi ataupun tidak, tetapi tadi perbincangan mengikut panitia akan ada exam. Saya tak tahu waktu dia rasmi atau tidak, mengikut ada jadual yang dah ditetapkan semua subjek. ASK sahaja. Masa saya tak pasti macam mana. Adakah cikgu akan buat ikut kelas yang sepatutnya ia PDPR ataupun masa yang ditetapkan, saya tak pasti lagi. Tetapi setakat ni semua subjek perlu menyediakan soalan lah. Okay? Dia tak sebanyak macam soalan exam macam biasa. Cuma dia akan menguji, maybe tadi perbincangan bahagian A dah, bahagian B. Bahagian C tak ada. Macam itulah. Tak banyak sangat. Semua okey ah? Okey, okey, saya dah ucap selamat petang belum? Selamat petang semua, saya harap semua dah ready. Semua dah makan? Okey. Sudah makan, cikgu. Ya. Okey, untuk struktur kawalan ulangan, kita dah belajar. Ya, awak dah makan, saya yang belum. Struktur kawalan ulangan, awak dah belajar 4, dah banyak, dah faham dah pasal 4, struktur kawalan ulangan 4. Awak dah belajar struktur kawalan ulangan dekat form tu awak dah belajar bersarang, kemudian struktur kawalan ulangan. Bersarang, ingat hari tu dia ada bersarang ada struktur kawalan di dalam, di bawah dia ada terbenam, and then kita dah belajar struktur kawalan ulangan 4. Form tu itu sahaja yang awak belajar untuk struktur kawalan, okey, dalam algoritma. Setakat ni okey tak struktur kawalan bersarang dengan struktur kawalan ulangan 4? Ada masalah tak? Ada masalah tak struktur kawalan ulangan 4 dengan struktur kawalan ulangan bersarang? Saya ajar awak boleh ikut ataupun tak faham. Tolong bagi tahu. Saya faham awak tension sebab PDPR, tapi sama-sama kita nak buat macam mana. Kes makin banyak. So semua kena stay kat rumah. Okey ya? Semua tak ada masalah. Ada soalan tak sebelum saya teruskan kepada struktur kawalan ulangan Y? Jeremiah jawab boleh. Yang lain? Wizi, Zuyao, Darren, Desmond, Xiao Qian, Ki Hizwan, Wadeshan, Anzijian, Wento, Xuan Yang, Wizi. Semua okey? Tak ada masalah ha? Setakat saya harap awak faham. Kalau saya tiba-tiba uji dalam exam, boleh ha? Okey. Untuk hari ni, kita akan masuk Y. Y saya dah ajar waktu last kita punya perjumpaan. Last week kita tak jumpa. And then sebelum tu saya dah ajar dah sedikit mengenai struktur kawalan ulangan Y. Okay, apa yang awak faham pasal struktur kawalan ulangan Y? Okay, dia kalau 4 kita ingat sehingga pembilang. Betul tak? 4 ada pembilang. Kalau Y macam mana pula? Macam mana kita nak tahu itu ialah struktur kawalan ulangan 4 dan itu ialah struktur kawalan ulangan Y? Macam mana kita nak bezakan dia? Apa dia?
Siapa boleh jawab saya? Kalau struktur kawalan ulangan for macam mana? Saya bagi satu. Melakukan ulangan sehingga bilangan kali yang tertentu. Maknanya bilangan kali dia telah ditetapkan. For I lebih kecil daripada 3. So, dia akan lakukan sehingga kurang daripada 3. Betul tak? Betul tak untuk for? For ulangan bagi satu pernyataan untuk bilangan yang tertentu. Okey, betul Zuyao. Okey, kalau untuk Y macam mana pula? Y? Saya ada 2 monitor sebab tu mata saya akan tengok sana tengok sini sebab kat sana ialah apa yang awak check. Sekejap saya tak nampak. Kira bilangan Y ialah sehingga syarat. Ya, betul. Y ialah ulangan yang dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Dia akan jalan. Sebab tu dinamakan Y. Syarat dia berbeza. Okey, kita tengok dulu buku teks. Saya dah ajar awak waktu tu tapi kita ulang sedikit supaya awak tak lupa. Okey, tengok dekat sini ya. Struktur kawalan ulangan Y. Saya dah buka. Okey. Apa yang Zuyao cakap tadi, struktur kawalan ulangan Y ialah ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Ini yang tadi. Semua nampak kan apa yang saya share kan? Boleh nampak. Okey. Dia sama dengan for, cuma for yang berbezanya ialah for ada pembilang. Sebab tu dia dinamakan struktur kawalan ulangan. Yang berbeza dia ialah Y dan juga for. Okey ya? Syarat diuji sebelum pernyataan yang berulang. Apa yang menyamakan, apa yang membuatkan dia sama dengan for ialah syarat diuji sebelum pernyataan. Okey? Kalau contoh for I lebih kecil daripada 3. So syarat dia ialah for I lebih kecil daripada 3. Itu untuk for. Kalau Y pula, I lebih kecil daripada apa-apa. I ialah nama penuh. Dia bukan ada lebih kecil daripada 3. Dia tak ada number langsung untuk Y. Itu yang membezakan. Kalau for ada number, I lebih kecil daripada 3, I lebih kecil daripada 5, I lebih kecil daripada 6. Number 6, number 5, number 3 itu ialah pembilang untuk for. Kalau untuk Y, dia tak ada pembilang tersebut. Dia tak ada number, tak ada 3, tak ada 4, tak ada apa-apa. Dia macam contohnya, sehingga nama yang dimasukkan ialah bukan kosong. So syarat dia apa-apa nama yang dimasukkan memang akan betul. Itu yang membezakan for dengan Y. Nampak? Perbezaan bagi struktur kawalan for, bilangan ulangan adalah ditetapkan. Okey, ini untuk for. Manakala bagi struktur kawalan ulangan Y, bilangan ulangan adalah tidak diketahui dan ditentukan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Untuk Y, awak tak tahu sampai bila awak akan lakukan struktur kawalan ulang, awak akan ulang pernyataan tersebut berapa kali. Kerana apa? Kerana tak tahu bila syarat tersebut dipenuhi. Okey? Kalau syarat tersebut dipenuhi, barulah dia akan stop. Kalau tidak, dia akan ulang sampailah banyak kali. Okey. Contoh dekat sini, Rajah 2.1.4 menunjukkan struktur umum bagi ni struktur umum untuk struktur kawalan ulangan Y. Maknanya, pertama, pengguna memasukkan input. Kedua, input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Okey, sebab apa? Sebab struktur kawalan kena ada syarat dahulu baru dia akan laksanakan. Sebab tu, input ini diuji berdasarkan syarat yang ditetapkan. Selagi syarat adalah benar, pernyataan yang berulang dilaksanakan. Ulang langkah 1. Nampak? Selagi syarat benar, dia akan ulang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 balik. Dia akan ulanglah sampai syarat tersebut salah. Baru dia akan keluar daripada sistem. Okay, faham setakat ni?
Faham, Okey. faham. Okey. Okey, sekarang ni contoh soalan dalam awak punya buku teks ini. Rajah 2.15 menunjukkan sudokod dan rajah 2.16 menunjukkan carta alur struktur kawalan Y bagi algoritma yang menerima dan mencetak nama. Nampak? Menerima dan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Okey. Menerima dan mencetak nama. Nampak? Okey, ini ialah soalan dia. Apa yang awak nak buat? Okey, mula yang ni ialah pseudocode kita. Mula minta pengguna masukkan nama, setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. Okey, YP bukan ruang kosong, paparkan P tamat. Okey, ini ialah pseudocode. Pseudocode dia ringkas saja untuk struktur kawalan ulangan Y. Okey, ini kita tengok carta alir. Mula pengguna masukkan nama, setkan P sama dengan nama yang dimasukkan. P bukan ruang kosong, syarat dia. Kalau ya, paparkan P, ulanglah sampai tiada ruang kosong. Dan kalau pengguna tak masukkan apa-apa, kosong, tak ni apa, baru dia akan tamat. Itu yang menjadikan Y. Y dekat sini. Nombor 4. 1, awak nampak? 1, 2, 3, 4. Syarat di Y. So, yang keempat ada diamond. Okay. So, itu ialah contoh daripada buku teks. Sekarang ni kita tengok yang pertama. Soalan dia, pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. Proses dia, pengguna diminta masukkan nombor yang hendak dijumlahkan. Apabila pengguna menaip kosong, ulangan akan berhenti dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Nampak soalan? Pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. Maknanya sehingga kalau pengguna type kosong, sistem dia akan keluar. Okey, yang pertama macam biasa, isytihar pemboleh ubah, isytihar penyataan pengawalan Y, input, output dan uji syarat. Okey, kita tengok dia punya algoritma. Isytihar pemboleh ubah. Ni algoritma. Algoritma ialah ayat ringkas dalam bahasa Melayu atau apa-apa bahasa yang difahami. Isytihar pemboleh ubah. Okey, ada dua pemboleh ubah dekat sini. Sebab apa? Dia nak menjumlahkan nombor. Pengiraan hasil tambah nombor. Okey, 1. Sehingga pengguna menaip kosong. Maknanya pengguna perlu type. Pengguna perlu type, dia akan jadi satu pemboleh ubah untuk pengguna masukkan. Okey, isytihar pemboleh ubah, dia guna dua pemboleh ubah dekat sini, iaitu jumlah dan nombor. Jumlah ialah hasil tambah pengiraan tersebut. Nombor ialah nombor yang pengguna masukkan. Setkan nilai jumlah kepada kosong. Kenapa perlu set kepada kosong? Sebab pengguna belum masukkan apa-apa nombor, so jumlah ni sama dengan kosong. Dia belum buat hasil tambah apa-apa. Nilai dia macam dalam satu kotak, kotak tu masih belum ada apa-apa, kosong. Setkan nilai nombor kepada kosong. Kenapa perlu set kepada kosong? Sebab pengguna pun kena masukkan papar mesej masukkan nombor, okey, untuk pengguna masukkan nombor. Setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Y, okey, ini ialah diamond dia. Y, nombor bukan sifar. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Ulang langkah 5. Ulangkanlah, pengguna akan masukkan, paparkan jumlah. Kenapa ulang langkah 5? Siapa boleh tahu? Saya tak tunjuk lagi. Nanti kita tengok contoh. Kenapa perlu ulang langkah 5? Siapa boleh jawab saya? Kenapa di dalam algoritma ini perlu tak sampai syarat? Syarat apa, Zuyau? Apa syarat untuk atau cara ini? Selain Zuyau? Ada orang lain boleh jawab? Kosong, betul Yiwen.
Maknanya dia akan ulang langkah 5 ni, setkan nilai number kepada number yang dimasukkan. Dia akan ulang sampailah pengguna masukkan nilai kosong. Kalau pengguna masukkan nilai kosong, ulang langkah 5 ni dah tiada, hilang, habis. Bila pengguna masukkan nilai kosong, dia terus paparkan jumlah. Dia terus keluar jumlah dia tak termasuk number kosong yang dimasukkan oleh pengguna tadi. Faham? Nampak kat sini? Penyataan yang berulang selagi syarat yang diuji menjadi benar. Sebabnya syarat di atas ialah sehingga pengguna menaik kosong. Boleh faham setakat ni? Algoritma sahaja faham? Okey, kalau awak tengok algoritma, awak faham tak pseudocode dia? Okey, kita tengok pula pseudocode. Ni saya ajar daripada buku teks, nanti kita tengok penyataan masalah. Okey, mula isytihar pemboleh ubah jumlah dan number. Ingat dia guna dua pemboleh ubah tadi, iaitu jumlah dan number. Setkan jumlah sama dengan kosong, setkan number sama dengan kosong. Paparkan mesej. Kenapa paparkan mesej? Sebab pengguna nak memasukkan number. So, dia perlu paparkan mesej, masukkan number. Setkan number sama dengan number yang dimasukkan. So, nombor ni dia dah setkan sekarang, yang baru number ialah number yang dimasukkan. While number sama, tak sama, tidak sama dengan sifar. Awak tengok sini ya. Simbol bermaksud tidak sama dengan. So dalam Y memang banyak menggunakan simbol ini. Sebab dia apa? Sehingga syarat tak dipenuhi. Sebab tu menggunakan Y. Y number tidak sama dengan sifar, kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah kosong. Ulang langkah 5. Dia akan ulanglah masukkan number, dan dia buat hasil tambah. Papar ke kalau pengguna last kali masukkan kosong, baru dia akan paparkan jumlah dan tamat. Faham pseudocode ini? Ada soalan tak setakat ni? Untuk pseudocode ini? Ada soalan cikgu, tak ada. Tak ada. Buat Andrew ni laju. Faham Andrew? Boleh faham lah. Okay. Tapi tak baik lagi lah. Tak baik lagi. Awak tak baik ke? Okay, kita tengok ini. Saya bagi penyataan masalah. Kartini diarahkan untuk menyediakan pseudocode dan catat alir bagi sama lah pula. Okay, yang ni tak payah sebab awak dah faham. Betul tak? Okay, berbeza hasil darab. Tadi hasil tambah. Kartini diarahkan untuk menyediakan pseudocode dan catat alir bagi memaparkan jumlah pengiraan hasil darab dua nombor sehingga pengguna menaikkan kosong. Macam mana nak buat? Mau kopi apa Zuyang? Tak apa, nanti saya share dalam GC. Nak share dalam GC ke share dalam WhatsApp? Cikgu share GC lah, kerana GC kita boleh check back mah. Jika share di WhatsApp mau, saya takutlah ada bagian mesej saya tak cari. Okay. Nanti saya share di GC. Cuma sekarang ni macam mana nak buat ini? Kartini diarahkan untuk menyediakan pseudocode dan catat alir bagi memaparkan jumlah pengiraan hasil darab dua nombor sehingga pengguna menaikkan kosong. Kalau Zuya dah buat. Mula. Awak boleh saya buat Jamboard. Awak ada Jamboard tak dekat awak punya ni ada Jamboard tak? Cikgu jika Jamboard jika awak itu kena install tak kan? guna. Ha? Ya, guna handphone perlu install dan ya, jika betul. guna Google. Tak payah loh. Okey, isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Okey, betul. Jumlah pengiraan hasil darab. And then
Setkan jumlah sama dengan kosong. Ya, betul. Lagi? Setkan nilai sama dengan kosong. Okey, kalau Yuan menggunakan nilai, Yuan dekat atas tu kena isytihar pun boleh ubah nilai. Faham tak maksud saya? Sekejap saya copy ya. Sekejap. Saya tak nampak. Saya ada 2 skrin jadi saya pening. Ni Yuan yang saya kata tadi. Naik sekali nama awak. Mana dia nilai? Saya padam. Setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. Okey, setkan number seperti nama yang dimasukkan. Sekejap, Yuan nanti saya jelaskan. Nama tak sama dengan sifar. Kirakan hasil. Angka 5. Paparkan jumlah tamat. Okey. Semua nampak sini? Ni Zuyao tolong buat. Okey, nampak? Sekejap pun ada. Sekejap. Okey. Semua nampak tak sekarang ni? Okey, mula isytihar pun boleh ubah jumlah dan number. Okey, Zuya guna jumlah dan number, betul. Setkan jumlah sama dengan kosong. Setkan number sama dengan kosong. Okey, yang ni yang saya nak tegur ni. Ini kalau ini Yuan buat. Setkan nilai number sama dengan kosong. Okey, Yuan yang ni yang saya nak tegur ni. Kalau kat sini awak buat nilai number, so dekat atas ni kena buat pun boleh ubah nilai number. Faham Yuan? Faham cikgu. Lagi satu, kalau awak nak buat pun boleh ubah nilai number, dia tak boleh macam ni ya. Dia kena rapat ataupun ada underscore. Ataupun lagi satu, macam mana penulisan dia? Kena buat nilai, kalau nak rapat, kena buat nilai nombor. Macam tu. Kalau nak menggunakan 2 perkataan. Kalau menggunakan 1 sahaja, terpulang pada awak nak buat macam mana. So, sekarang kita guna jawapan Zuyao dulu. Okay. Paparkan mesej. Okay, mula isytihar pun boleh ubah. And then yang pertama, pastikan indent ini semuanya sama. Okay, mula isytihar pun boleh ubah jumlah dan number. Boleh.
Setkan jumlah sama dengan kosong, setkan number sama dengan kosong. Dia sama macam buku teks tadi. Paparkan mesej, masukkan number. Ini ialah input pengguna. Setkan number seperti number yang dimasukkan, betul. While number tidak sama dengan sifar. Sifar ni tak boleh sebab apa? Dia tak faham sifar, dia faham kosong. Boleh Zuyau? Sebab apa saya tak terima sifar tadi? Okay, let's say sifar. Kita buat dekat sini. Awak tulis sifar dekat sini. Saya buat warna merah sini. Okay. Awak buat sifar tadi. Okay. Dekat atas awak dah bagi arahan dekat pengguna. Masukkan number. Kalau awak sebagai pengguna, adakah awak akan type sifar. S-I-F-A-R. Ataupun awak akan tulis kosong. Awak akan tulis awak akan type 1, type 2, type 3, type 4. Macam mana? Adakah awak akan menaip sifar. S-I-F-A-R. Tak. So, sekiranya arahan memasukkan number, mesti awak akan masukkan hanya number. Betul tak? Sebab tu sifar ini tidak boleh digunakan. Kecuali kalau arahan di atas, masukkan, okey, kalau contoh ni bukan untuk, ini bukan contoh untuk soalan ini. Kecuali kalau soalan meminta pengguna untuk masukkan apa-apa yang berbentuk ayat ataupun apa-apa yang berbentuk perlukan pengguna type. Masukkan nama, masukkan kelas, masukkan apa-apa. So apabila macam tu baru pengguna akan type. Syarat dia akan jadi macam lain. Syarat dia macam lain. Tak boleh jadi Y number lebih kurang atau sama dengan kosong. Sebab apa kita guna ini, kosong? Sebabnya kita arahan soalan kita ialah untuk jumlah pengiraan number. So, tidak sama dengan kosong ini syarat dia boleh digunakan. Kalau sekiranya soalan untuk yang berbentuk penyataan, awak tak boleh menggunakan tidak sama dengan kosong ini. Faham? Lambat apa yang awak nampak di internet. Okey, kemudian kirakan jumlah. Kenapa ni masuk ke dalam? Sebab ini berada di dalam syarat. Apabila berada di dengan syarat, okey, dia perlu berada di dalam. Indent dia perlu ke dalam sedikit daripada Y ni. Nampak? Y dengan kirakan ni berbeza kedudukan. Dia tak boleh berada kedudukan yang sama. Dia tak boleh berada di sini. Dia tak boleh berada di sini. Sebab dia ialah penyataan di dalam Y. So, dia perlu berada ke dalam sedikit. Apa yang perlu dilakukan dalam struktur kawalan, dia perlu masuk ke dalam sedikit. Sama juga dengan for I sama dengan lebih kecil daripada 5. So, apa yang penyataan di dalam for perlu masuk ke dalam. Faham? Cikgu, saya mana tahu jumlah sama dengan jumlah tolak number, jumlah tambah number. Nanti saya bagi tahu. Nanti kita event. Okey, Y tidak sama dengan kosong. Kirakan jumlah. Sekarang ni soalan dia jumlah pengiraan hasil darab dua number sehingga pengguna menaip kosong. Okey. Maknanya dekat sini dia akan jadi apa? Dekat sini, jumlah ni, cara dia ialah kena buat apa? Darab. Dekat sini formula dia ialah darab. Faham? Faham dekat sini? Hasil darab dua number. Hasil darab dua. Boleh? Kenapa ialah darab? Kat atas ni ialah jumlah pengiraan hasil darab dua number. Nampak tak soalan? Okey, kemudian dekat sini lagi satu. Zuyau tertinggal. Ulang langkah 5. Betul langkah 5. Boleh juga ulang langkah 5.
baru dia paparkan jumlah. Betul, betul, betul. Ulang langkah 5 ataupun boleh buat macam ni juga. Ulang masukkan number. Okay, boleh guna dua-dua. Ulang langkah 5 ataupun ulang masukkan number. Boleh. Sebab apa? Sebab dia memaparkan jumlah pengiraan hasil darab dua number sehingga pengguna menaip kosong. So, antara ulang langkah 5, sebab langkah 5 ialah masukkan number, ulang masukkan number boleh juga. Paparkan jumlah, sebab awak dah buat dekat sini jumlah. So, paparkan jumlah, tamat. Faham setakat ni untuk sudokod soalan ini? Okay, faham. Kita pergi ke soalan yang kedua. Boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Saya nak gerak ke soalan nombor 2. Tak ada, Zuyao tak ada, Yiwen tak ada. Yang lain? Senyap je yang lain. Jeremiah tak ada, Yuzwan tak ada, Zuyao sudah copy dalam Google Docs. Wow. Laju Zuyao. Okay, ini ialah yang ni. Saya, struktur kawalan saya nak bagi, saya buat sekarang sudoku untuk awak. Struktur kawalan carta alis saya nak awak lukis. Okay, boleh saya teruskan ke soalan nombor 2. Boleh? Okay. Ini soalan nombor 2. Nampak tak? Sorry awak tak berapa jelas ke? Okey, pengguna diminta memasukkan satu number daripada 1 hingga 10. Nampak soalan dia? 1 hingga 10. Pengguna dimintakan masukkan number, dia ada syarat di sini, masukkan number 1 hingga 10. Sekiranya pengguna memasukkan kurang daripada 1, okey dekat sini ada lagi 1, kurang daripada 1 atau lebih daripada 10, kod arahan akan meminta pengguna memasukkan satu number lain sehingga input yang dimasukkan adalah benar. Algoritma, dia dah bagi algoritma pada awak. Algoritma di bawah adalah untuk memastikan pengguna masukkan input yang dikehendaki. Okey, soalan ni dia dah bagi algoritma pada awak. Dia dah memudahkan awak. Okey. Dia dah bagi, minta pengguna memasukkan input satu number dalam lingkungan 1 hingga 10. So, syarat awak ialah nilai lebih daripada 1, kurang daripada 10. Macam mana nak buat syarat macam tu? Y input adalah tidak benar, minta pengguna mencuba lagi untuk masukkan input yang lain. Ulang langkah 2. Okey, syarat awak ialah minta pengguna masukkan number dalam lingkungan 1 hingga 10 ni. Y input adalah tidak benar. Dia akan pergi masukkan satu number sehingga 1 hingga 10 sahaja. Macam mana nak buat? Okey, Zuya dah type mula. And then? Ya. Hmm. Baca nilai. Dan syarat macam mana?
Okey. Saya buka tempat lain. Mula, semua nampak tak setakat ni? Mula isytihar nilai, okey. Setkan nilai sama dengan number yang dimasukkan, okey. Number apa yang dimasukkan. Papar mesej. Masukkan satu number daripada 1 hingga 10. Okey, sebab apa dia kena masukkan satu number? Ini ialah mesej yang dipaparkan kepada pengguna. Kerana arahan dia ialah number yang dimasukkan ialah 1 hingga 10. Okey, bagus Ziau. Baca nilai. Sebab apa? Dia dah setkan nilai dekat atas ni number yang dimasukkan. Dia akan baca balik nilai yang dimasukkan. While nilai lebih kecil daripada 1 atau nilai lebih besar daripada 10, papar mesej, masukkan satu number daripada 1 hingga 10 and then tamat. Itu sahaja sebab dia tak ada pengiraan untuk tambah ataupun tolak. Untuk soalan ini, hanya pengguna masukkan number sahaja. Kalau pengguna masukkan number 1 hingga 10, dia akan type lah number 1, number 2, number 3. Itu sahaja. Algoritma ialah untuk memastikan pengguna memasukkan input yang dikehendaki. So, dia tak ada output. Faham tak maksud saya? Macam dekat atas ni, kita ada output. Paparkan jumlah. Jumlah ini ialah output. Tapi untuk arahan ini, algoritma di bawah adalah untuk memastikan pengguna memasukkan input yang dikehendaki. Dia hanya untuk input sahaja. Dia tak ada output. Dia tak ada nilai hasil dia. Dia tak ada hasil tambah dia. Dia hanya nak make sure pengguna mengikut arahan yang ditetapkan di dalam sistem, iaitu masukkan number 1 hingga 10. Kalau pengguna tak masukkan number 1 hingga 10 dalam nilai yang ditetapkan ni, dia akan keluar paparan sila masukkan number 1 hingga 10 sahaja. Awak boleh tambah dekat sini. Dalam ni awak boleh tambah apa-apa sahaja ya. Contoh saya buat dekat sini. Dalam tanda inverted comma ini untuk output dan juga input, awak boleh masukkan apa-apa teks sebabnya dia di dalam ini. Di dalam inverted comma ini, dia akan type sebarang number kepada awak. Dia akan keluarkan, dia akan paparkan. Dia tak termasuk dalam atur cara. Kesilapan ralat kalau di dalam ini, di dalam inverted comma, kecuali nak memanggil nanti. Contohnya dekat sini, dia nak memanggil jumlah. Contoh ataupun memanggil nilai. Sama dengan nilai dekat sini. Awak nak masukkan nilai dekat sini. Okay. Kalau macam ni, nilai saya ni akan menjadi ralat. Lepas ni kita akan belajar tajuk ralat dalam bab algoritma ni. Algoritma dah habis untuk struktur kawalan ulangan Y dan juga for. Selepas habis struktur kawalan ulangan, kita akan sentuh ralat. Saya cuma masukkan sedikit. Okey, contoh soalan ini sekiranya dia memanggil untuk memasukkan apa-apa output. So dekat sini dia kena paparkan mesej nilai lah. Masukkan nilai. Okey, contoh kalau dia nak guna nilai di atas, ini akan menjadi ralat. Sebab apa ralat nilai saya sekarang? Kenapa nilai saya menjadi ralat? Siapa boleh jawab? Saya hanya Sudoku ini betul, cuma saya ada tambahan nilai dekat situ. Lepas saya tanya awak, kenapa nilai saya menjadi ralat? Siapa boleh jelaskan?
Tak ada orang boleh. Cepat. Boleh bagi apa-apa pendapat dalam ramai-ramai ni. Bagi je. Saya terima. Faham tak soalan saya? Dengar tak? 1 hingga 10 sama dengan nilai Yuan. Okey, lagi? Pendapat orang lain? Ada orang lain boleh bagi pendapat? Tak ada? Okey. Satunya, yang pertama sekali, kalau ini atau cara ini memang tak, untuk algoritma ini memang salah sebabnya dia tak menggunakan pengguna untuk masukkan output, nak mengeluarkan output. Okey, lagi satu, kenapa salah? Awak nampak, awak tengok dengan mata kasar awak, awak dah tahu itu salah. Sebabnya nilai saya, nilai yang dideclare di atas ialah huruf kecil semua. Tetapi saya memanggil memanggil semula nilai ini dengan N huruf besar. Nampak tak? Nampak? Ini N ni. N. Okey, itu yang menyebabkan dia menjadi ralat. Sebab di dalam komputer, apa benda yang awak declare, dia hanya memahami your declaration. Dia tak faham langsung macam apa yang awak dipanggil sebarang benda lain. Walaupun mengikut pengertian dia ialah sama, tetapi kalau cara penulisan dia berbeza, dia tak faham. Okey, faham? Boleh faham? Okey, saya delete balik. Saya nak jelaskan untuk next tajuk. Nilai tu kita nak belajar ralat, nak mengesan ralat. Saya tak ajar lagi hari ni ralat. Okey, setakat ni boleh faham untuk Y. Zuyau boleh faham yang lain? Tolong cakap, tolong bersuara. Kalau awak tak bercakap, awak tak type ke apa, saya tak tahu. Ada soalan tak setakat ni untuk Y? Boleh faham Yuzwan? Yang lain? Kalau awak rasa cara penyampaian saya tak sesuai, tolong bagi tahu saya. Cikgu, saya tak faham nilai tu. Oh, tak, Yuan. Jangan fokus terlampau jauh sangat sebab untuk atau cara sudoku ini tak ada pun untuk nilai tu. Saya nak menyentuh untuk next tajuk. Faham Yuan? Kerana dalam next tajuk, kalau awak tengok buku teks awak, saya share balik buku teks. Kita dah habis struktur kawalan ulangan Y. Untuk next tajuk, di dalam buku teks kita akan buat mengesan dan membaiki ralat yang terdapat dalam sudokod dan carta alir. So, saya nak terangkan kenapa nilai tersebut menjadi ralat di dalam sudokod tadi. Sebabnya, di dalam sudokod yang kita buat tadi, saya mengisytiharkan nilai ini dengan huruf kecil, tetapi bila saya memanggil semula nilai ini, saya tulis dengan N huruf besar. So, dia menjadi ralat. Saya nak cerita pada awak salah satu cara untuk mengesan ralat dengan menggunakan mata kasar. So, untuk memudahkan awak memahami next tajuk. Dalam tajuk, kan kita dah belajar ralat ada 3, ralat sintek, ralat masa larian dan juga ralat logik. Okey. Okey, setakat ni ada soalan?
Sekarang ada soalan tak? Next week kita akan masuk bab ini. Next week. Next week cuti kan? Aduh. Okay, kita akan masuk, next class kita akan masuk ralat. Dan habislah bab 2. Kemudian kita akan masuk bab 3. Ralat ni, dia lebih kepada pemahaman awak. Awak kena buat penyiasatan sendiri. Bab 3, kod arahan. Okay, dalam kod arahan ini, ya next week cuti Zuyau. Banyak sangat cuti. Dalam kod arahan ini, kita akan masuk penggunaan bahasa Python. So, untuk ini nanti saya akan, kalau kita sekiranya PDPR, kita akan guna kaedah repeat untuk awak menaik. Python saya tak boleh ajar. Saya boleh ajar macam tu tapi awak tak nampak nanti. Python awak kena buat. Sebab tu kalau untuk kod arahan selalunya kita kena masuk dalam gada makmal. Kita tak pernah buat secara bertulis. Okey. Tak apa. Nanti kita masuk. Harap sekolah buka dan kita boleh balik ke sekolah. Ada soalan untuk Wan sebelum saya masuk next week untuk ralat? Ada soalan? Next week cuti saya raya. Raya tetapi di rumah. Ada soalan tak? Tak ada. Okey. Semua dah faham? Saya harap untuk hari ini saya akan share ini dalam awak punya GC. Arahan kepada awak, sila bina carta alir. Ya, ini punya Zuya. Boleh tak bina carta alir untuk 2 ini? Why? Okey. Kalau dah tak ada apa-apa, kita habiskan kelas kita setakat ini. Okey, terima kasih. Bye. Okey, saya share dalam GC. Tolong hantar kehadiran ya Desmond dengan Zuyau. Sebab tadi saya nampak ada okey. Tan Zuyao.